إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah anzil wa imamu yakhutub faqad la'ab." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada minggu ini adalah buka sekolah, bersediakah kita? Sidang jemaah rahimakumullah, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terurus bagi mengimarah dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan peringatan dalam sepotong hadis, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ila al-akhirati wala takunu kallan 'ala an-nas. Rawahu Ibnu Asakir. Yang bermaksud, bukanlah baik di kalangan kamu orang yang tinggalkan dunia kerana akhiratnya, dan bukanlah baik orang yang tinggalkan akhirat kerana merebut dunianya sehinggalah ia mendapat kedua-duanya. Demi sesungguhnya dunia itu adalah jambatan ke akhirat, dan jangan kamu jadikan diri kamu bebanan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Berdasarkan kepada pengertian hadis ini, dapat disimpulkan bahawa Nabi SAW memberi peringatan kepada umat Islam supaya menuntut ilmu dan mencari keperluan hidup di dunia dan di akhirat. Kerana penguasaan ilmu secara bijaksana akan memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesi persekolahan yang baru akan bermula pada 21 Mac 2022 di negara kita, khususnya di negeri Kedah. Sedikit sebanyak menimbulkan debaran kepada murid-murid yang baru memasuki alam persekolahan dan juga para ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah dalam suasana pandemik COVID-19 masih berluasa. Namun demikian, harus kita ingat bahawa memulakan persekolahan bukan bermakna baru bermula proses pendidikan anak-anak atau murid-murid. Begitu juga kewujudan sekolah dan kehadiran guru bukan berarti ibu bapa berlepas tangan daripada kewajipan mendidik anak, kerana hakikatnya pendidikan awal bermula dari rumah lagi. Untuk itu, bagi memastikan keharmonian dan keselamatan warga sekolah, terutamanya pelajar-pelajar daripada dijangkiti COVID-19, semua pihak sama ada sekolah, ibu bapa, termasuk para pelajar sendiri, mempunyai peranan yang amat penting dalam mempraktikkan norma baru kehidupan seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Memandangkan betapa berharganya kesihatan diri, maka sewajarnya kita berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dalam usaha menjaga dan menghindarkan diri dari terkena apa-apa penyakit, khususnya COVID-19 ini,
maka kita perlulah menitik beratkan soal kebersihan dan penjagaan dalam semua keadaan. Sebagai persediaan kepada pembukaan semula sesi persekolahan yang akan tiba nanti adalah menjadi tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang selamat untuk beroperasi, dan segala peraturan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Hanya guru, pelajar dan staf yang sihat saja dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Selain itu, penerangan, peringatan dan pendidikan berterusan mengenai penularan jangkitan COVID-19 perlu diberikan kepada murid, guru dan warga sekolah. Perincian berkaitan dengan kepentingan menjaga kesihatan kendiri seperti mencuci tangan dan menggunakan pen sanitasi tangan, hand sanitizer, penggunaan pelitup muka serta kepentingan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dalam semua aktiviti amat penting untuk dipahami oleh mereka dan diamalkan setiap masa. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa atau waris pelajar-pelajar pula tidak terlepas daripada memastikan anak-anak mereka agar sentiasa berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Selain itu, ibu bapa perlu membantu anak-anak mereka untuk belajar mengikut kemampuan masing-masing dan dalam masa yang sama sentiasa memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Ingatlah wahai jemaah sekalian, anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan mereka mendapat pendidikan dengan sebaiknya dan dalam masa yang sama terpelihara daripada pandemik yang sedang melanda. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق Allahul Azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Selain itu, para pelajar pula hendaklah sentiasa mengamalkan pendekatan 3W dan mengelakkan 3S sebagai kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian, terutamanya di sekolah-sekolah. Konsep 3W merangkumi kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, memakai pelitup separuh muka, wear, dan konsep amaran, warn, termasuk mengelak bersalaman dan bersentuhan, serta mengamalkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Konsep mengelak 3S pula adalah menjauhi kawasan yang sesak, mengelakkan diri daripada kawasan yang sempit, dan mengelakkan diri daripada bersembang atau bertutur sesama rakan-rakan dalam jarak yang dekat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada tindakan pencegahan wabak oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dalam membuat keputusan untuk berpatah balik ke Madinah sebaik saja beliau mendengar khabar berlakunya wabak penyakit di bumi Syam. Beliau menegaskan dengan kata-katanya yang bermaksud, ya betul, kami lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tidakkah kamu melihat sekiranya kamu memiliki seekor unta, kemudian kamu turun ke satu lembah yang mempunyai 2 sudut, salah satunya merupakan kawasan yang subur dan yang satu lagi merupakan kawasan yang tandus. Bukankah jika kamu memelihara unta tersebut di kawasan yang subur, maka kamu menjaganya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu memelihara unta tersebut di kawasan yang tandus, maka kamu juga menjaganya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان برليشة وولي عهده دوليا ترأمع مولية تنكو شرف الدين برليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه ويزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.